Alamak, sengit. Tu lah. Yo, ho, ho, ho. Weh. Akhirnya ya. Setelah beberapa minit, buang-buang Okey masa. lah. Okey, alhamdulillah. Kan suara kau tak Hmm? suara tak clear. Suara tak clear? Clear tak? Clear? Clear tak clear? Clear ke tak clear? Clear. Clear Okay. Alright. Assalamualaikum kawan-kawan. Kau buat apa weh? Kau buat apa? Kau buat Kat apa weh? office ni, kat office. Lepak office lah malam ni. Ui, ramai join. Ramai join. Okey. Waalaikumsalam. Yo. Kembali kita. Alright. Zam, macam mana kita nak mula sekarang tu macam mana? Kau buat apa? Sekarang dah pukul 9:01 minit. Dia lagi minit kita mula. Berapa? Lagi 2 minit. Lagi 3 minit. Okay. Lagi 3 minit kita mula. Uish. Dah sikit lah. Buat sikit lah. Ada yang suruh cakap kita kena mula dengan Al-Fatihah. Suara Azam. aku bergema. Dia orang kata suara kau bergema. Encik Hello? Azam kurang jelas sikit. Kau Okey ada tak? Okey sikit lah, tapi aku rasa kau punya kedudukan tu agak bergema. Ya, sat. Okay. Yang komen kalau boleh jangan ngarut-ngarut Ada yang suruh tukar phone. Okey weh, dengar clear. Alright, okay. Clear sikit. Cuba cakap sikit. Hello. Macam mana? Okay? Hello. Hai semua. Hai. Okay, ada okay. Alright, clear sikit Hai Putri. Bilik tu bergema Mat dia kata. Gema sangat Gema sikit lah. Gema sikit. Ya, nak aku keluar. Apa kata kau tukar bilik? Okay, sat Tukar bilik. Kita apa, minta maaf kawan-kawan. Ada masalah teknikal sikit di saudara. Jadi kita akan bersama dalam membincangkan industri seni di Malaysia. Besar rumah Azam tu lah. Ya Azam. Ya. Okay situ. Ya. Situ okay. Okay, situ clear sikit. Okay. Boleh start ke? Hai Ri. Okay, bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, Assalamualaikum. Bagi yang tengok kita punya IG live hari ni. So bersama saya Azam dengan Abang Rizza. So hari ni actually kita nak sembang pasal apa Zah? Kita nak sembang tentang industri seni. Macam mana tajuk tu kalau korang nak tahu Azam yang pilih Jadi jangan tanya kenapa dia bunyi pelik sikit. Macam mana Zam? Zam, sound tak clear. Hello? Okay. Hello? Hello? Aku rasa kau agak berjauhan dengan dengan wifi. Hello? Minta maaf kawan-kawan, memang selalunya macam ni. Memang selalu awal-awal dia akan ada masalah macam ni. Kita orang tadi 5 minit cari cara macam mana nak add buat IG live sebab masing-masing tak pernah buat IG live. Jadi dia agak bercelaru. Kurang ajar. Sorry, minta maaf kalau muka tak handsome. Zah, clear Zah?
Okey sikit, okey sikit. Better sikit. Betul Better sikit. Alright. Alright. Jangan dekat sangat muka. Jangan dekat sangat yang muka takut nanti ada orang komplain. Okay guys, Okay Zam, kita boleh mula. Riza, kita mulakan lah Alright. Okay, sekali lagi kepada kawan-kawan semua, hai saya Azam, bersama saya adalah Abang Riza. So hari ni kita akan sembang pasal industri seni. Macam mana Okay. Zam. Okay, actually macam kau tahu sebenarnya kita dalam week 11. Aku bukan dekat bawah tangga mall tau. Nampaklah bergema tu, tak tahu dekat dalam store Okay guys, so sekarang ni kita back to kita punya discussion. Okay, so macam kita tahu sekarang ni kita baru saja lepas pandemik COVID. Dan kalau ikutkan banyak, sekarang pun tengah lagi pandemik COVID dan sebagainya. So Zah, mungkin kau dalam kau live ni Zah kan, macam mana, apa pandangan kau, atau mungkin kau boleh sembang sikit kot, apa maksud tu industri seni Zah? Okay, jadi kalau kita nak cerita tentang industri seni ni, kita kenalah cerita sedikit sebanyak. Tak nak cerita detail tapi aku bolehlah cerita sedikit apa based on research aku daripada belajar sikit-sikit kan. Bolehlah cerita sikit apa itu industri seni. So kalau kita nak tahu industri seni ni agak besar dan luas sebenarnya. Dia melibatkan banyak perkara industri seni ni. Dia okay, kalau kita nak tahu industri seni, kalau first impression bila kita dengar tentang industri seni, first kali kita mesti akan ingat artis, betul tak? Kita akan ingat penyanyi, kita akan ingat pelakon, betul? Tapi sebenarnya dia lebih luas Zam. So industri seni nampak tengah baca. Industri seni ni dia ada melibat beberapa banyak sangat perkara. Kita boleh cakap dia ada, okay, first kali kita nak clear dulu. Industri seni ni boleh kita katakan dia terbahagi kepada dua. Satu, industri seni budaya, pelancongan yang dimasukkan di bawah seni juga tapi dia seni budaya. Pelancongan, seni dan budaya. So dia ada industri kreatif seni. Jadi industri kreatif seni lah yang adanya filem, adanya muzik, adanya apa lagi? Apa lagi? Adanya seni reka. Okay So okay, jadi kalau kita nak tahu seni ni dia sangat besar, betul? Dan kita nak cuba relate, nak ceritakan tentang industri seni yang kita tak naklah meliputi semua benda secara detail. Kita nak touch surface je sebab kita orang ni bukanlah orang seni. Jadi kan, walaupun rambut dah macam tu, dah nampak macam budak band kan, tapi kita bukanlah anak seni. Kita orang bolehlah cerita sebab minat lah sikit, adalah minat sikit seni tu kan. Jadi bolehlah kita cerita sikit tentang seni ni. Aku dah lupa banyak benda. Okay, tak apa. So, ada Zah, simple ke Zah? Okay geng, actually seni ni banyak. Okay, kalau ikutkan dekat kepala industri seni ialah dia ialah bapak lah sebenarnya. So industri seni di bawah dia ada macam-macam. Kita ada industri seni kreatif, industri kreatif warisan, kita ada industri warisan. So actually banyak lah kalau nak cakap pasal soal industri kreatif. Kan, kita ada film, kita ada nyanyian, kita ada muzik, kita ada pementasan, kita ada kraftangan. Kan? So kalau ikutkan kan Zah, apa yang aku baca dekat M-Star Online tadi, sebenarnya kerajaan kan, kalau kau nak tahu sebenarnya pada tahun 2015 diorang sebenarnya, pihak kerajaan sebenarnya nak ketengahkan industri seni ni. Dan kalau boleh daripada industri seni, diorang nak majukan lagi lah industri seni ke depan lagi. Kalau korang nak tahu sebenarnya pada tahun 2015 kerajaan pernah jadikan negara France tu sebagai role model. Kerajaan Malaysia pernah jadikan kerajaan France dijadikan sebagai role model dalam industri seni. Kau tahu sebab apa? Tahu sebab aku melayan peminat. Sorry. Okay, nak tahu, cuba cerita. Sebenarnya kerajaan Malaysia nak tiru atau nak jadikan Perancis sebagai role model sebab diorang negara France ni diorang pernah buat duit atau menjana pendapatan sebanyak 250 bilion tak silap aku
dalam industri seni je. Faham tak? So maksudnya seni apa tu? Maksudnya seni dari segi apa? seni okay, kalau Perancis kita ambil industri seni kreatif. Contoh lukisan, antaranya lukisan, antaranya pembuatan rumah, antaranya ukiran. Benda-benda ni actually kalau korang tahu sebenarnya dia ada dalam industri seni. Cuma mungkinlah dia taklah se-famous industri seni kreatif multimedia macam tu kan. Faham. Macam kau faham tak industri seni kreatif multimedia tu? Faham tak Zah? Faham. Dia taklah se-famous macam penyanyian, dia taklah famous macam filem dan sebagainya, tapi kalau ikutkan negara France, dia boleh menjadi pendapatan dari segi industri ukiran macam itulah. Tapi kat Malaysia ni begitu masih lagi rendah lagi lah, dia tak macam industri filem sebenarnya lah. Faham. Jadi negara France tu dia mengambil seni reka dia kan. Macam kita tahu France ni sangat popular dengan struktur bangunan dia yang memang kita boleh nampak bangunan ni bangunan France. Macam contohnya di Pahang, betul? Kita kat Pahang ada apa tu? Comel Tropika yang betul. Zah. Apa ni bukan tu je lah. Kalau kau tengok dekat Shah Alam pun ada Art Street kan. Art Street, yes. Betul, itu adalah salah satu cabang di bawah industri seni. Betul. Sangat betul. Jadi ada seorang tokoh seni lah, Piramdi dia pernah sebut kan. Piramdi cakap seni ni ibarat nilai murni lah. Dia ibarat nilai murni. Kalau semakin indah seni tu, semakin halus seni tu, semakin cantik seni tu, maka lagi tinggi nilai kebudayaan, nilai ketamudanan negara lah, macam tu lah. Cakap pasal seni sebenarnya. Sebenarnya kebanyakan seni ni kebanyakan orang asyik tertumpu kepada muzik, filem, orang asyik tumpu kepada kebanyakan benda tu lah, lirik, cara nak buat lagu apa semua kan. Faham. Jadi Zam suara hello? Hilang kejap suara. Okay. Okay. So macam tu lah lebih kurang kan. Okay. So jadi kalau kau nak tahu Zah, time PKP nak tahu. Time PKP actually ramai tau artis-artis kita yang sebenarnya banyak benda yang diorang buat time PKP. Kita panggil anak seni. Anak seni kan. Ya, sebenarnya banyak benda yang actually anak seni buat tau. Anak seni contoh macam pelakon dan penyanyi, sebenarnya ramai apa yang waktu COVID hari tu, banyak benda yang diorang buat selain job diorang lah, selain pelakon, selain penyanyi. Betul tak? Betul. So Zah, apa benda yang kau tahu tentang tu? So yang kita boleh nampak ada yang kata nak tanya soalan. Boleh tanya soalan je, nanti kami akan berhenti bercakap dan menjawab soalan. Boleh. Jangan segan silu, tanyalah apa-apa yang kami tahu, kami akan sembang lah. Akan cerita lah apa sedikit-sedikit ilmu yang tak seberapa ni. Jadi nak cerita tentang keadaan kita sekarang ni, kita berada di dalam fasa yang kita kena duduk rumah lah kan. Kita tahu kita baru lepas PKPB. Kita sekarang tengah PKPB tapi dah nak akhir fasa ni, nak masuk fasa baru. Dan dia sekarang PKPP tu. PKPP betul? PKPP kan. Okay. PKPP. Aduh dia. Alright. So tapi nak senang cerita dia, nak kata yang benda ni dia somehow effect keadaan industri seni kita lah dekat tanah air. Dia melibatkan banyak cabang. Mungkin penyanyi contohnya, kita ambil anak seni yang dalam industri muzik, diorang mungkin ada masalah sebab tak boleh perform. Jadi benda ni mungkin mengganggu periuk nasi diorang. Mungkin dalam segi industri filem, contohnya kalau filem kita boleh tengok, kita selalu fikir bila industri filem ni kita nampak yang pelakon, kita nampak director, betul? Tapi kita tak fikir macam mana dengan keadaan kru-kru yang kerja kat tempat filem. Kru-kru yang kerja kat tempat filem ni, diorang memang 100% bergantung kepada gaji syuting. So dia pergi syuting, dapat duit. Tak pergi syuting, tak dapat duit. So bila dapat duit
Betul. So kita dah berbulan-bulan dekat rumah tak buat apa. So benda ni somehow effect lah dengan industri kita, industri seni kita di tanah air. Maka itulah. Hmm. So Azam, apa? Okay. Ha. Ya betul lah sebab Apa yang kau nak goreng? Aku nak dengar. Apa yang kau aku nampak rasa, yang kan, perkara-perkara aku yang kau rasa, boleh nampak? aku rasa Hmm. kebanyakannya mostly lah memang bukan kau nak cakap pasal kau secara generalnya bukan je industri seni je terkesan, tapi kau ikutkan sebenarnya semua industri terkesan, betul tak? Betul. Okey, contohnya yang aku boleh bagi dekat kau, contoh kalau korang kenal Shah Iskandar kan. Syed Shah Iskandar. Iskandar waktu macam kau cakap tadi, diorang waktu Covid diorang memang tak ada job. Ya, diorang betul-betul mengharapkan job lakonan, diorang betul-betul job yang sampai, tapi time Covid kan mana boleh berlakon kan. So aku Betul. nampak one of factor kita pelakon drama iaitu Shah Iskandar, dia jual air susu mangga. Oh, inisiatif dia. Salah satu inisiatif Inisiatif dia. dia antara dia nak support ekonomi dia adalah dia jual susu mangga. Dan antara yang lain juga antara yang lain juga macam contoh macam Sharnas. Macam Sharnas Ahmad, dia buka franchise B Factory tau. Kalau korang tahu B Factory ni dia adalah milik Sued sepatu. Saya asli adalah milik Sued sepatu tau. So apa yang Sharnas buat ialah dia buka franchise daripada B Factory tu, dia buka dia punya sendirilah B Factory dekat, tak silap aku dekat Ampang ke dekat Ceras macam tu lah. So lama nama lah. Apa jadi dengan aku? Muka aku hilang Ya, ada soalan. Aku tertekan ke depan. Astaghfirullahalazim. Teruk betul. Okey. Sama. Okay, so maksudnya bukan kira golongan artis ni atau golongan anak seni, sebenarnya diorang pun ada inisiatif diorang di samping diorang tak ada job, diorang tak ada pendapatan dan sebagainya kan. Tapi apa yang diorang buat, diorang kembangkan diorang punya ekonomi untuk bantu ekonomi diorang sendiri jugalah. Tapi memandangkan kita ada soalan, apa pendapat korang tentang bantuan khas? Oh, macam mana kita nak jawab tu Sebenarnya kami mungkin aku bagi pandangan aku jugalah. Okey, contoh macam bantuan khas. Sebenarnya kalau korang tahu ada satu isu pasal anak seni, adalah beberapa orang artis ni dia kata argue tentang bantuan kerajaan, pasal nak bagi bantuan khusus kepada anak seni. Tapi sebenarnya bantuan kerajaan tu memang dah termaktub untuk semua golongan. Maksudnya kalaulah ada antara golongan seni atau anak-anak seni atau kru-kru yang terlibat dalam seni, diorang akan termaktub sekali lah dalam bantuan kerajaan tu sebenarnya. Betul tak? Tapi kebanyakannya ada beberapa orang ni dia salah faham. Yang anak seni nak minta lagi bantuan sedangkan korang kalau sekali job korang mendapat beribu-riban apa semua, betul tak? Tapi sebenarnya apa yang beberapa artis ni buat untuk minta kerajaan bantu diorang, sebenarnya bukan untuk diorang. Sebenarnya ada segi macam kau cakap tadi Zah. Mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya kru-kru seni ni, contoh macam cameraman, macam lighting man, diorang hanya ada job bila ada job je. Betul, macam aku cakap tadi ada shooting, ada lighting. Ada shooting, tak ada lighting. Betul. So diorang hanya akan dapat duit bila ada job. So itulah keadaan sebenarnya industri seni kita time Covid. Sebab maybe artis maybe diorang tak terasa sangat sebab diorang ada luxury money. Diorang ada luxury money, diorang boleh support hidup diorang tahun. But somehow untuk anak seni lah, kru anak seni ni diorang tak, orang kata hanya dapat duit ketika job je. Susah lah, betul tak? Betul. Jadi ada beberapa soalan yang tanya macam mana yang apply tapi tak lulus. Minta maaf lah, kami sebenarnya bab lulus. Kami tak boleh lah nak huraikan lah. Mungkin entahlah, mungkin ada masalah teknikal ke apa, kita tak tahulah kan. Jadi
kita benda tu kita tak boleh nak sentuh lah sangat sebenarnya. Tapi Tak ada saving. jadi kalau kita boleh nampak sekarang ni dekat luar sana, kalau korang semua memang ada local band yang korang minat ataupun anak seni yang korang minat, tak semestinya menyanyi, tak semestinya berlakon, mungkin korang ada minat pelukis ke, seorang pelukis yang korang memang selalu follow ke, ataupun mana-mana yang terlibat dengan seni, korang boleh nampak kebanyakannya diorang cuba untuk survive di waktu PKP ni dengan bergerak ke social media. Kalau korang nampak Yeah. Betul. Betul. Semua dah start bergerak ke social media. Kita boleh nampak seorang artis ni ataupun anak seni ni, dia start buat YouTube channel, dia start join TikTok, ada yang join TikTok. Jadi diorang nak keep on nak keep touch dengan diorang punya fan kan. Jadi diorang pelbagai cara lah, inisiatif sendiri. Even aku ada baca daripada website, ada luahan perasaan daripada kru-kru anak seni ni yang bekerja dalam bidang filem. Di waktu PKP dia orang buat grab food, dia orang buat food bandar yang nak survive kan. Sebab yelah, macam aku cakap semua terkesan. Semua terkesan. Hai, how are you? Hai. Ada yang suruh kita, ada yang tuju lagu Lagu alamak. Reza pandai nyanyi. Jangan. Azam dia bagi tahu dulu dia ada terlibat dengan seni Azam kan? Pernah buat lagu Azam kan? Oi, tak ada. Janganlah beritahu orang. Okay, tak apa. Yang tu boleh, kita boleh. Geng, betul. Syam Syahrin sebut Angkasawan pun jadi delivery. Betul. Yes. Yang kita pilot pun buat delivery. Yes, kat dia punya IG kan. Kau kata dia ada buat delivery. Wih, banyak ni dalam waktu PKP ni. Ada satu soalan menarik dan kita pun tahu bila syuting memang akan ada ramai kru yang terlibat, dan macam mana mereka nak jaga SOP. Soalan yang sangat menarik. Pandangan kau macam mana lah? Tapi kita lupa nak share dengan diorang. Sebenarnya memang ada SOP yang telah ditetapkan selepas PKPB. Maksudnya kalau nak syuting drama atau syuting filem, diorang boleh syuting, tapi ada SOP yang tertentu. Contoh kena jaga jarak 100 meter dan sebagainya. Tapi Zah, untuk pengetahuan kau, sebenarnya bila kerajaan keluarkan SOP ni kan, sebenarnya ada juga artis yang tak puas hati. Kenapa nak sebut nama? Tak tahu. Kenapa dia orang tak puas hati? Dia cerita. Tapi Persatuan Seniman Malaysia sebut, dia kata tak apa, walaupun at least Persatuan Seniman cakap walaupun kita ada SOP, tapi yang bagusnya ekonomi perfilman bergerak. Yes, asalkan bergerak. Itu kata Persatuan Seniman lah. Tapi mungkin diorang pun kena figure out lah macam mana diorang nak berlakon, tapi ada SOP yang tertentu yang diorang kena ikut. Mungkin maybe sebelum syuting diorang kena sanitize tangan. Mungkin sebelum maybe ni ada soalan. Macam mana nak jaga jarak? Kalau diorang dah sanitize ke apa, tapi macam mana nak jaga jarak tu? Tanya macam Azam ni pelakon. Azam cuba cerita sikit Tuan. Entah. Tapi kalau korang nak tahulah, kalau korang nak tahu sedikit sebanyak tentang macam mana, contohnya macam kita ambil drama TV3 kan. So tak adalah berlakon pakai mask weh. Kan, tapi tu lah nak kata, contohnya satu filem nak buat, seorang director, kita bagi contoh dia nak buat satu filem. Jadi bila seorang director ni nak buat satu filem, dia kena propose kepada producer. Jadi bila dia dah propose kat producer kena bawa ke stesen. Contohnya macam Media Prima ke Astro ke, pelbagai stesen kat luar sana untuk buat filem. Jadi stesen ni yang bukan akan pastikan, tapi diorang akan berkeras. Contohnya diorang akan strict sikit lah, nak tengok macam mana prosedur diorang berlakon, macam mana penjarakan diorang. Mungkin kan kita sekarang nak masuk fasa baru yang agak longgar sikit. Mungkin kita diorang dah boleh start ada kelonggaran. Mungkin dalam satu syuting dalam 20 orang kan, tepat tertutup dalam 20 orang, tak boleh lebih 20 orang ke. Kita Allah Alam kita tak tahu kan, tapi dia memberi start nafas baru. Yes, mungkin jahatkan kot. Maknanya yang terlibat dengan syuting je betul ni. Yang betul-betul kena ada kat tapak syuting kan.
macam mana nak SOP untuk makeup artis sedangkan jarak 1 meter. Macam mana Zam? Aku rasa artis kena start belajar makeup muka sendiri. Betul? Betul-betul. Siapa setuju like sikit? Tapi aku rasa maybe kalau contoh macam makeup artist kan. Tak, aku rasa sebenarnya sebelum dia nak start shooting tu, aku rasa pertama diorang kena hadkan orang. Maksudnya yang tak perlu tu mungkin diorang tak terlibat lah waktu penggambaraan dan sebagainya kan. So pertama, kedua sebelum shooting tu maybe diorang macam aku cakap tadi lah, dia kena sanitize tangan dulu. And then, mungkin yang berlakon tu tak jarak. And mungkin yang berlakon tu tak jarak, tak ada berlakunya penjarakan sebab diorang berlakon. Tapi mungkin I think the crew itself kot. The crew diorang kena pastikan penjarakan tu berlaku. Kan? Betul. Diorang rasanya dia sebenarnya at the end of the day dia akan bergantung kepada orang tu juga, individu tu ataupun group tu. Kalau diorang menjaga, maka terjagalah. Walaupun kita dah boleh, walaupun kerajaan dah boleh keluarkan SOP, kita kena buat ni, tak boleh buat benda tu, tapi at the end of the day dia bergantung pada diri kita lah. Kalau kita betul nak jaga, jagalah macam tu lah. Mungkin diorang ada cara dia ke kan. Bab yang macam ada soalan tadi tentang makeup, macam mana nak shooting dekat-dekat, mungkin diorang ada caranya lah kan. Betul. Maybe kan. Sebab dia ada, of course lah. Betul. Kita tengok apa yang diorang sembang ni. Macam meriah lah kita punya komen, tapi Aziz Dani. diorang sembang sama dia orang. Apa yang pakai bulu tu Okay. So barber pun tak ada benda ni. Call lah, okay tak apa. So kita tak nak cerita panjang, bukan tak nak cerita panjang, kita nak cerita panjang tapi kita tak nak sentuh semua part, kita nak sentuh sikit-sikit je kan. Kita kena tahu juga seni ni selain daripada filem, selain daripada muzik, ada seni craft tangan, betul? Orang yang buat bakul craft tu, ada yang melukis. So aku ada baca sekarang di waktu PKP ada inisiatif daripada kerajaan, dia orang buat satu website ni, nama dia eCraft Bazaar. eCraft Bazaar ni untuk orang-orang yang terlibat dengan karang craft ke apa kan, yang buat benda-benda craft ni, dia orang boleh post online, jual kat situ. So somehow adalah inisiatif beberapa kumpulan untuk menjaga anak-anak seni ni. Tu ada soalan. Kalau baskers jalanan agak-agak macam mana diorang nak sustain? Actually tak silap aku Zah, ada ni kan, ada apa tu? Gig online Sorry, bukan Ikram Bazaar eCraft. Craft, KRAF. Ikram tu yang bawah tu, Akil tu, di Ikram. Ikram lain. Jangan. Okay. Tapi kalau macam contoh macam ada orang tanya tadi Zah kan. Sustain. Ya, untuk baskers macam mana diorang nak sustain kan. So antara yang aku pernah tengok ialah ada gig online. Tapi gig online tu dia lebih kepada local band yang dah ada nama tau. Tapi aku ada perasan dekat TV3 hari tu, bukan ni dekat TV lah. Diorang ada pergi interview satu kedai ni. Kat kedai tu memang selalu ada live band. Memang ada orang basking lah kat situ. Jadi dia orang tanya macam mana kan. Dia orang tanya macam mana keadaan di waktu PKP. Misalnya basker-basker kat tepi jalan dekat KL apa semua, macam dia orang nak survive kan. Jadi memang agak susah. Awal-awal PKP memang senang cerita kita semua tak keluar ke rumah kan, sebab kita tak tahu macam mana keadaan. Kita boleh kerja ke tak boleh kerja. Jadi benda tu membawa satu masalah lah kepada anak-anak seni ni. Jadi bila sekarang dah makin longgar, ada beberapa geng baskers yang diorang buat live di kawasan kedai. Mungkin tu salah satu inisiatif diorang untuk survive lah. Tapi kalau kita tengok local band ke overseas punya band ke, kau boleh nampak kebanyakannya diorang buat live di website. Betul? Ada yang buat live dekat YouTube, buat online gig orang panggil. Betul tak? Lagi menarik. Betul ke tak betul? Betul lah. Tapi bagi aku sebenarnya menarik lah. Macam dulu benda ni tak ada tau. Sebenarnya kalau nak pergi, kita pergi mana? KL, pergi mana? Ampang, kat mana? Kat Shah Alam macam tu.
Ada gig kat Shah Alam. Contoh lah, contoh kan. Hmm. Lagu. Zah, banyak lagu Zah. Jangan. Astaghfirullahaladzim. Takut nanti kan bila start nyanyi nanti anak sini tak ada job. Wah, bongkak kau Jangan minta benda pelik-pelik. Tapi Okay, so, korang dekat luar sana kalau korang ada idea ataupun ada pandangan, ada input-input yang korang rasa korang boleh share je. Kita orang akan baca yang mana kita orang perasan, kita orang akan baca. Kalau korang ada perasan mungkin anak seni ni ada buat inisiatif ni, ada anak seni ni buat inisiatif ni di waktu PKP. Korang boleh share. Kalau korang sendiri anak seni, silalah share. ya, boleh juga share. Sebenarnya menarik tau. Sebab aku perasan ramai juga yang tak terlalu tekankan industri seni ni tau. Sebab yelah, kalau ikutkan sebenarnya industri seni ni banyak memberi sumbangan juga kepada negara, ekonomi negara khususnya lah. Tapi tu yang aku rasa tertarik dengan industri seni sekarang sebab macam mana diorang nak evaluate industri seni tu mengikut keadaan. Dan antaranya yang aku baca, I think dekat korang boleh check dekat Celebrity Bubbles ke apa, dia laman web orang Melayu lah. Kata dekat laman web Melayu, kata mana tahu Melayu? aku baca Malaysia lokal lah, maksud dia lokal. Lokal punya website. So dekat situ tulis lah penggunaan artis pada media sosial. Zam, suara Zam, jangan tutup Zam. Hello. Kau tertutup speaker tu aku rasa. Okay, dengar. Lepas tu. Antara medium yang artis atau anak seni pakai, anak seni pakai antaranya ialah YouTube. Kalau korang perasan sebenarnya dekat YouTube lebih banyak penggunaan YouTube berbanding sebelum COVID tau. Betul. Ada yang buat YouTube makan, ada yang buat macam-macam aktiviti lah, banyak gila, terlalu banyak. Betul. So actually secara tak langsung benda tu mendekatkan diorang dengan fan-fan diorang lah. Posisi kiraan. Apa tu? Kiraan. Okay, kalau korang nak tahu aku share sikit lah kan, satu public figure. Korang mesti kenal Sazali Samad, betul? Sazali Samad, Bina Badan. Oh, kenal. Bina Badan Malaysia, wakil kita Abang Sazali Samad yang sadar tu. Okay, so dia pun waktu PKP ni dia start buat YouTube channel. Walaupun dia bukan anak seni ni, tapi ni aku nak cerita yang berkait dengan YouTube lah kan. Jadi walaupun dia bukan anak seni, tapi dia cuba buka YouTube channel dan dia post benda yang dimasak. Ni aku bukan nak promote channel dia, tapi benda ni menarik sebab dia hari-hari dia akan masak telur rebus. Hari-hari dia akan masak telur rebus sahaja, tapi viewer dia punya ramai sampai dia dah boleh buat duit daripada YouTube. Masak telur rebus je. Tapi dia public figure lah, dia orang yang dikenali. Tapi nak kata platform social media ni, dia luas. Instagram boleh, kita boleh melalui Instagram, boleh melalui YouTube. So anak-anak seni di luar sana boleh ke arah situ di waktu PKP. Mandangkan ramai orang akan membuka YouTube, ramai orang akan buka social media. Betul tak? Betul. Okay, kita tengok apa lagi dia orang mengarut kat sini. Apa yang nak bincang sebenarnya? Tak tahu apa yang dia orang bincang. Tapi sebenarnya seronok dia orang sembang kat sini. Kenapa anak muda? Astaghfirullahalazim. Jangan tanya soal. Ni soalan mau ni. Jangan tanya soalan pelik geng. Takut kita. Sekarang ni industri seni bukan politik Bukan politik. Takut Samad tak makan telur, dia makan daging. Kenapa ni askar? Wey. Jangan tanya soalan pelik-pelik geng. Tolong. So, lupa dah. Jadi kalau kita nak kembali kepada topik kita ni. Jadi kalau korang nak tahu banyak local band kita, kalau korang kenal lah Budak Nakal Hujung Simpang. Kalau korang tahu lah kan, kalau korang tengok YouTube, korang tahu ML Studio, John Bear, dia punya report, dia punya vocalist dia ada buat online gig. So inisiatif online gig tu walaupun berbayar ni online gig yang berbayar. Kita nampak macam online gig je tapi asal nak bayar, betul? Tapi
ramai orang tengok weh. Ramai orang join, bayar tiket dan tengok. Ni menunjukkan yang rakyat Malaysia sebenarnya dia support lokal. Walaupun di waktu macam ni, dia orang nak ada vibe macam pergi gig tu. Dia orang buka Facebook, bayar tiket, buka Facebook, layan gig kat rumah. Tengok Betul. online gig. Yes. Betul. Dan Tapi actually, jadi kalau ikutkan macam tu macam tadi kan, ada orang tanya pasal macam mana nak jadi YouTuber berjaya kan. Nakal hujung simpang ni zaman ni. Okay. Lepas tu cerita. Allah. Actually kalau kita guna YouTube pun actually dia adalah one of dalam seni sebenarnya yang menggunakan media sosial, betul tak Zah? Betul. So aku nampak penggunaan media sosial ni sangat penting lah kepada industri seni. Dan memang benda tu rapat lah actually dengan industri seni kan. Instagram, lagi apa, Twitter, sebagainya kan. Sebab faham yang anak seni ni adalah sebenarnya adalah cerminan atau mewakili suara masyarakat juga. Betul tak? Betul. Dan antara yang aku rasa best pasal keadaan industri seni di Malaysia, kalau kau perasan, penyanyi-penyanyi macam Bang Fiz, kau tahu tak? Bang Fiz je. Diorang ada buat lagu kan? Dia ada buat lagu. Tajuk lagu dia Tolong. Yes, Tolong. Lagu tu cerita juga pasal macam mana keadaan COVID dan diorang sebenarnya mengajak rakyat Malaysia untuk stay kat rumah, stay at home, support kerajaan untuk alamak idola. Ramai peminat Azam kat sini Aku dah lupa dah. Kena tegur sikit lupa. Nampak dia ada yang lupa diri lah. Ni contoh-contoh anak sini lupa diri. Antaranya Tolong tu menceritakan macam mana dorang Bang Fiz nak sampaikan kepada masyarakat Malaysia supaya dorang kekal duduk rumah, jangan keluar rumah, support usaha kerajaan nak buat sekarang. Sebab benda ni pandemik COVID kan, benda ni sangat mudah untuk efek dengan orang lain kan. Pantas kena puji? Bukan. So ada soalan. Apa pendapat tentang filem terkini Malaysia? Alamak, tu kami tak boleh nak bagi komen kan. Dia bergantung pada orang. Benda ni subjektif. Ada orang dia suka. Ada orang suka cerita badang. Cerita badang ada orang suka. Ada orang dia ada kritikan. So kita tak naklah sentuh benda-benda tu. Jadi dia bergantung kepada individu. Benda ni subjektif. Ada orang suka benda ni, ada orang suka benda ni. Jadi kita sendirilah nilai. Kalau kita daulat power. Kita daulat. Itu nice. Cerita daulat, yes. Itu antara tapi nak cakap pasal perkembangan filem. Bagi aku secara honestly, ni pandangan peribadi lah, bukan aku ambil daripada mana. Bagi aku pandangan filem yang best sebenarnya antaranya daulat. Dan kalau nak cerita pasal peningkatan filem kita sebenarnya banyak. Betul. Contoh macam Polis Timur, Fadil 2. Kalau kau tengok kan sebenarnya banyak gila peningkatan dari segi suara, dari segi sudut kamera, dari segi daripada angle dia, cinematic dia orang panggil, skrip dia. Tapi aku nampak kita punya aku nampak yang industri sini kita ni dia macam hilang momentum sikit di waktu PKP. Maksud faham tak? Kita dah lawan cantik dah nak push. Dan 2020 ni adalah satu tahun yang semua orang expect dia menjadi satu tahun yang grand, yang mega. Kita nak achieve satu goals yang hebat 2020 ni. Tapi sayang ni kita tak tahu kan, ni adalah ujian daripada Tuhan. Wallahualam. Jadi kita terkena dengan kita terkena dengan penularan COVID. Jadi benda ni kacau momentum. Tapi pada masa sama dia membuka mata kita dari pelbagai segi lah. Mungkin ada orang yang duduk rumah, anak seni yang duduk rumah mungkin dia dapat ilham apa benda kan. Mungkin sebelum ni anak seni ni dia busy, tak pernah spend time masa dengan family. So di waktu PKP ni dia banyak luang masa dengan family. Kita pernah tahu kan benda ni kan. So different people different ni lah kan. Nampak? Play safe. Aku rasa bukan je nak cakap pasal soal filem juga. Kalau kita tengok filem animasi. Filem animasi ni ada yang tanya tentang filem animasi. Bagi aku antara yang best sebenarnya filem animasi yang bagi aku yang sangat hit. Antaranya contoh macam Agent Ali The Movie, Upin dan Ipin, Keris yang Manggal.
Boy the movie. Kalau kau tengok filem animasi pun sebenarnya dapat hit. Dan aku lupa nak cerita, aku lupa nak kongsi dengan korang. Sebenarnya pada tahun 2018, kalau kau buka M-Star Online, tak silap aku M-Star Online, kalau tengok 2018 sebenarnya kerajaan waktu tu sebenarnya nak mengetengahkan atau nak mengeksport filem animasi ni keluar. Dan actually dah ada dah usaha tu. Tapi waktu tu kerajaan nak, orang kata nak letakkan lagi satu inisiatif yang besar untuk pastikan animasi negara Malaysia ni lebih ke hadapan. Sebab pada tahun 2018 keuntungan daripada filem animasi dia keuntungan masuk Grammy. Banyak 7.46 bilion ringgit beri sumbangan kepada kepada 7.46 bilion weh, banyak Kita punya komen ni, kita aktif benar kawan-kawan kita yang di komen Aku Apa nampak nama berbagai ada cakap pasal budak Pak Enam. Itu salah satu contoh Walaupun budak Pak Enam tu bukan anak seni, tapi dia berseni. Dia menonjolkan seninya di Instagram, di TikTok kan. Jadi tak tu aku nak tunjuk yang rakyat Malaysia ni dia di waktu PKP ni dia banyak menghabiskan dia hilang. Aku tadi hilang kau. Jadi dia salah satu cara ataupun platform yang penting untuk anak seni berkembang kembang ke arah lain kan. Mungkin di dalam social media dan pelbagai lagi. Nak kena cari ejen suara latar. Lentik. Astaghfirullahaladzim, jangan tegur lentik-lentik ni. Aduh. Apa lagi yang dia orang ni mengarut je, kita tengok. DDM friend. Astaghfirullahaladzim, tekan lagi. Okay, tak apa. Jadi, kita teruskan. Banyak lagi. Walaupun dah goreng semua, kita banyak lagi dah sembang ni. Kalau korang ada idea. Korang siapa? Nak cakap pasal filem animasi ni, rata-rata aku rasa kita patut bagi pujian kepada Multimedia University atau MMU sebab bermula daripada diorang lah filem animasi kita sebenarnya berkembang. Bagi tepukan sikit lah. Bagi tepukan. Tepuk kan, jangan tengok je, tepuk. Okay, jadi aku rasa kita kat luar sana sebagai rakyat Malaysia yang mestilah korang kat sana, kat luar sana mesti akan ada rasa cinta kat seni. Mungkin korang minat muzik, ada yang minat filem. Kalau korang tak minat muzik atau filem tapi korang minat dengan seni budaya ke contohnya kan, korang pergi ke museum ke ataupun korang beli barang-barang daripada karang craft ke, pelbagai seni. Salah satu seni yang Azam ada sebut tadi adalah seni di Art Street, betul? Dia menari pelancongan. So kita dah tahu PKP akan datang ni, dia dah longgar sikit. Jadi sekarang orang dah banyak book hotel dan tempat-tempat pelancong, betul? Tempat-tempat pelancongan. So salah satu benda yang aku sarankan untuk korang kat luar sana, pergilah di kawasan-kawasan yang ada unsur-unsur seni ni. Contohnya macam Art Street dekat Penang, kita dekat Selangor pun ada Art Street dekat Tujuh. Yes, Tujuh Shah Alam. So pergi kat tempat-tempat macam ni, kita tunjuk appreciation kita bahawa seni di Malaysia ni boleh pergi jauh. Betul? Betul. Yang pasal MMU tu sebenarnya yang pasal MMU tu aku goreng. Okay, lepas tu cerita. Sebenarnya MMU tu aku pernah pergi ke MMU. Kita orang ada macam visit tour lah ke sana dan sebenarnya rata-rata yang buat animasi ni semua datangnya daripada pelajar-pelajar MMU. So tu sebab kita patut bagi tepukan yang gemuruh lah kepada MMU sebab membantu kerajaan untuk menaikkan filem animasi Malaysia sebenarnya. Aku memang terkejut lah bila aku masuk dekat bilik MMU tu, aku sangat terkejut macam mana diorang latih student diorang untuk pastikan animasi tu memang berkualiti. Memang aku salute gila lah, superb lah. Diorang ajar satu-satu tu supaya dia jadi satu karya yang memang karya yang boleh seiktiraf dengan atas. Okay, betul. Tadi ada sahabat kita yang komen kat bawah, dia kata seni itu luas. Saya boleh sesat, dia kata. Yes. Sampai boleh sesat.
Okay guys, aku rasa dah lebih masa kita 40 minit. Aku rasa kita dah banyak mengarut. Walaupun kita Yes. kita tak dapat go detail seni ni macam mana. Mungkin kita tak dapatlah pergi terlampau detail macam mana anak seni di bahagian-bahagian seni lain. Faham tak? Contoh ada mungkin anak seni yang bermain kompang. Kan? Faham kan? Macam main kompang di majlis kahwin. Mungkin dia buat duit dekat situ. Besar, sangat besar. So kita tak boleh sentuh banyak benda lah. Jadi kita tahu PKP ni somehow di effect, tapi pada masa yang sama ada anak-anak seni di kat luar sana dia mengambil inisiatif dengan pelbagai cara untuk survive. Betul? Lepas tu seni sama macam alam, astagfirullahalazim. Betul, betul sahabatku. Seni ni macam alam, dia luas. Yes. So hopefully aku rasa kita pun dah sampai hujung. Banyak sangat kita sembang. Sebab Yes. Okay, bukan kita orang tak suka lain korang apa, kita nampak sekarang dah makin rancak rancak dia punya komen dia. Tapi IG live ni dia bila sampai sejam dia akan tutup sendiri. Kan? Betul kan? Dia sejam jadi Nak jadi lama. jadi kita orang pun tak nak mengarut panjang, takut nanti kan kantoi terlepas cakap benda mengarut sebab nampak komen kita pun sekarang dah macam mengarut. Jadi jadi kita bagi lagi 5 minit saja lagi. Untuk InsyaAllah. kita gulung perbincangan kita. Kita gulung, Okay, boleh gulung? aku nak jawab yang tu. Maybe insyaAllah kalau Team Selangor kita tak janjikan, tapi mungkin that's a good idea untuk kita buat program dengan anak seni kan. Santai, program santai. Buat Kita basking tengok ke kan? Kita basking kan? Right. Mungkin Okay, so sukarelawan Team Selangor kita suka muzik ke? Boleh buat yeah, short film ke? betul. Okay guys, aku rasa kita dah sampai masa ni. Okay. Aku bagi conclusion kat sini sebenarnya apa yang kita sembang hari ni sebenarnya adalah untuk kita cerita sikit apa pasal industri seni, apa yang berlaku, just sembang santai secara general. Dan antara yang keduanya kita nak sampaikan dekat korang adalah kita kena sentiasa support industri lokal kita, sebab industri seni juga memainkan peranan penting lah dalam ekonomi negara kita. Jadi dan industri seni juga adalah salah satu industri yang sangat dekat dengan masyarakat, dengan rakyat. Sebab aku rasa industri sini kita tak boleh kebelakangkan, malah kita kena teruskan bercakap dan bercakap untuk kita tahu keadaan semasa, tak tambah time COVID ni. Keza penggulungan dan korang kat luar sana, kalau korang ada peluang untuk support industri seni kita, kalau korang rasa macam korang buka Facebook ke Instagram ke tengok lawa lah abang ni dia lukis kan, lokal punya produk kan. Jadi kalau korang rasa macam korang nak support, belilah. Kalau ada online gig, pergilah tengok. Kalau ada ada filem-filem yang keluar di waktu PKP ni, kita support lah. Cubalah try support kan local industry kita. Sebab aku ada satu quote ni. Okay, ada satu quote macam tadi kau ada komen sikit tentang satu quote ni. Semakin tinggi seni di negara itu, betul? Semakin tinggi seni di negara itu, semakin tinggi nilai ketamadunan dia. Yes, betul. Betul ke salah aku tak tahu, tapi quote tu aku jumpa lah. Aku jumpa quote tu. So hopefully korang enjoy dengan korang nak bertamadun tak? Kalau nak tamadun, support lah seni kita. Kalau nak jadi orang bertamadun. Okay guys, Zah sampai tu je kot. Sampai tu je lah kan, sebab aku risau ni tengok komen-komen ni macam dia dah macam sembang benda lain. Jadi aku rasa kalau korang nak lagi kita buat live yang macam ni yang sangat santai, korang pun boleh mengarut. Jadi support lah. Follow IG Team Selangor. Kalau yang tak follow, yes, Team Selangor official follow. Mungkin pada masa akan datang kita ada buat lagi sembang benda-benda mengarut ke, korang ada komen topik-topik yang boleh kita orang sembangkan. Kita orang boleh sembangkan, kita orang cuba sembangkan, tapi jangan topik-topik sensitif lah. Jangan tanya kenapa masuk parti ni apa, jangan tanya. No. Layan private side. Astaghfirullahaladzim. Okay, jadi Azam, aku rasa dah boleh tutup ni. Okay, bye. Okay, kawan-kawan, terima kasih sebab support, terima kasih sebab komen, tengok walaupun kita orang mengarut apa benda semua, terima kasih sebab join. Dan Azam, aku ucapkan selamat menuju jaya, semoga sihat selalu. Terima kasih Zam. Yes, support Team Selangor. Support. Jadi pada masa yang datang kita orang ada konten menarik. Okay, bye Zam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, seronok tengok komen ni. Aku susah nak lego. Okay, tak apa. Kita terpaksa tutup juga. Lagi 10 minit. Kita bagi tutup. Okay.
Jadi Okay, weh. kawan-kawan kat sana, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Zas. Zas.